Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Norbaizura Endi. Berita-berita utama malam ini. Majlis-majlis sambutan Maulidur Rasul terus diadakan sebagai manifestasi penghayatan terhadap pengorbanan Rasulullah dalam mengembangkan syiar Islam. Keadaan cuaca aktif diramalkan berlaku dengan keadaan hujan berangin ribut, terutamanya di kawasan perairan negara. Status harian normal baharu COVID-19. Satu kes berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan memaklumkan 250 kes dilaporkan sembuh hari ini. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 85.9. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 61.6%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 78.5%. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Kilanas lewat petang kemarin mengadakan majlis penutupan Dikir Maulud. Majlis berlangsung di Masjid Kampung Kilanas. Hadir yang berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major Jeneral Bersara, Datuk Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri selaku Penaung 1, Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Kilanas dan yang berhormat Datuk Sri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Juga diadakan penyerahan wakaf dari Kementerian Pembangunan. Sementara itu, Pejabat Unit Dakwah Islamiah Daerah Temburong mengadakan majlis yang sama bagi saudara-saudara baru. Majlis diadakan di Pos Dakwah Kampung Selapun lewat petang kemarin. Hadir Pangeran Muhammad Amir Mubarak bin Pangeran Haji Hashim, Pemangku Pegawai Daerah Temburong. Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB petang tadi mengadakan ceramah khas sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara berlangsung di Surah Ad-Difa, Bolkiah Garrison. Hadir Brigadier Jeneral Bersara Datuk Seri Pahlawan Haji Abdul Razak bin Haji Abdul Kadir, Timbalan Menteri Pertahanan. Acara dimulakan dengan bacaan Sayyidul Istighfar dan surah Al-Fatihah diikuti dengan bacaan surah Al-Azham. Juga hadir Major Jeneral Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bol Hassan, Pemerintah ABDB. Semua kita ni tahu ni ayat ni dapat ajar apa mana. Sebab apa? Mungkin majoriti Majlis sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diungkayahkan oleh Universiti Brunei Darussalam UBD. Majlis berlangsung pagi tadi di universiti berkenaan. Every one of them ni pegang diorang punya tangan mamanya ni non-stop. Mungkin dalam sejam. Hadir Pangeran Dr. Muhammad Iskandar bin Pangeran Haji Petra, Pemangku Naib Chancellor UBD. Majlis diserikan dengan ceramah khas bertajuk Cinta Rasulullah, Cinta Luar Biasa. Majlis dianjurkan oleh bahagian hal ehwal pelajar UBD melalui Unit Kerohanian dan Khidmat Masyarakat, Eksekutif Keagamaan dan Kerohanian, Persatuan Mahasiswa Mahasiswi UBD.
Juga mengadakan majlis yang sama lewat petang kemarin, Ahli Jawatan Kuasa Masjid Al-Muhtadi Billah Kampung Sungai Kebun. Hadir Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah hal ehwal masjid. Antara pengisian majlis, bacaan dikir dan qasidah. Pelbagai kaedah pembelajaran melalui permainan diketengahkan dalam PSR Siok 2022 Superhero Edition. Ikuti bahan beritanya seketika nanti. Negara Brunei Darussalam sekarang berada di monsun peralihan. Keadaan cuaca negara masih diramalkan aktif hingga Sabtu 15 Oktober 2022. Kejadian hujan berangin ribun sekali-sekala berlaku, terutamanya di perairan negara dan kadangkala menjejaskan kawasan darat. Perkara tersebut dikongsikan oleh pemangku Ketua Pegawai Kaji Cuaca semasa temu bual bersama RTB petang tadi. Keadaan cuaca masih dijangka atau diramalkan aktif, yang mana ianya disebabkan oleh pengaruh sistem tekanan rendah yang membentuk di kawasan Laut Cina Selatan. Semasa atau dekat hujan berangin ribut ani, kelajuan angin boleh meningkat sehingga 50 km sejam di kawasan darat dan mencapai sehingga 60 km sejam di kawasan laut. Manakala keadaan laut berombak di paras bergelora, iaitu di antara 2 meter hingga 3 meter, terutama bermula pada hari Rabu ini, 12 Oktober 2022 sehingga Jumaat 14 Oktober 2022. Orang ramai adalah dinasihatkan untuk mengambil langkah waspada dengan kejadian pokok tumbang dan tanah susur semasa hujan lebat dan keadaan berangin. Risiko banjir kilap berlaku terutamanya di kawasan-kawasan rendah dan mudah banjir serta di kawasan berdekatan tebing sungai semasa hujan lebat dan kejadian air pasang. Keadaan laut bergelora juga adalah berbahaya bagi semua bot bersaiz kecil, aktiviti rekreasi dan sukan laut. Maklumat cuaca terkini boleh diperoleh melalui aplikasi Bimbit Brunei WX atau hubungi Pusat Ramalan Cuaca melalui talian cuaca 114 atau layari laman sesawang www.men.gov.bn atau melalui laman Facebook dan Instagram @BruneiWeather. Program Penulis Muda 2022 dianjurkan bagi melahirkan dan mengasah bakat-bakat penulis muda yang dinamik, agresif dan kreatif. Program yang memfokuskan bengkel penulisan sajak itu diteruskan lagi hari ini. Kau adalah seperti bunga matahari yang akan tetap menyinari. Sinaran itu diadakan bagi hari kedua, program disertai oleh 30 peserta terdiri daripada para pelajar sekolah menengah, institusi pengajian tinggi, pegawai dan kaki tangan, jabatan-jabatan di bawah Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Bengkel dibimbing oleh Awang Haji Jawawi bin Haji Ahmad, Ketua 2 Angkatan Sastrawan dan Sastrawani Astrawani. Bengkel kali ini ialah khusus mengenai dengan bagaimana cara menulis sajak. Dan sebenarnya kami membincangkan seperti mana hari pertama saya telah memberikan kerja rumah kepada para peserta bengkel ini daripada penulis muda ini, iaitu membuat sajak daripada hati dan perasaan mereka, terutama sekali dari mana kita bermula. PSR Siok 2022 Superhero Edition menerapkan kepelbagaian kaedah pembelajaran melalui permainan selain dihasrat membantu para pelajar untuk lebih bersedia menghadapi peperiksaan PSR. Program merupakan salah satu daripada program Ilal Majdi Wal Ula di bawah kendalian Sekolah Arab Temurong. 36 pelajar sana 6 dari sekolah-sekolah Arab di seluruh negara dan 2 buah sekolah jemputan dari Kementerian Pendidikan iaitu Sekolah Rendah Sultan Hassan Bangar dan Sekolah Rendah Sultan Hashim Batu Apoy menyertai program tersebut.
Selain memupuk semangat kerjasama, aktiviti yang diterapkan akan dapat melatih minda pelajar untuk lebih bersedia dengan mengaplikasi pelajaran dalam kehidupan seharian. Usaha perlu digandakan bagi meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai kesihatan mental dan kesejahteraan diri dan mengurangkan stigma terhadap topik berkaitan kesihatan mental. Menyedari akan hakikat itu, Cure Heart iaitu sebuah persatuan kaunseling dan kejurulatihan secara berterusan menganjurkan pelbagai aktiviti berkaitan kesihatan mental. Sejak ditubuhkan pada tahun 2018, Cure Heart antara lain memberikan khidmat kaunseling dan motivasi kepada individu-individu dalam menghadapi cabaran dan meningkatkan kualiti kehidupan. We started with how to promote counselings in general lah saja, and but then now we have more than different types of issues lah that we handle. I think what I would like people to understand is that it is okay to seek for help lah. Because even though there's still stigma, a lot of stigma in Brunei Darussalam, especially for parents and also for youth, also kadang-kadang pasal takut kan untuk bersuara tentang kesihatan mental ini. Dengan matlamat utamanya membantu masyarakat untuk meningkatkan kualiti hidup dan produktiviti, Cure Heart bersedia memberikan khidmat motivasi, kaunseling dan pembangunan kerjaya kepada mereka yang memerlukan. Sempena Hari Kesihatan Mental Sedunia, Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin semalam dinyalakan dengan lampu berwarna hijau. Tema sambutan tahun ini jadikan kesihatan mental dan kesejahteraan untuk semua keutamaan global. Ia mengetengahkan kepentingan kesihatan mental, memandangkan beban kesihatan mental di peringkat global semakin meningkat akibat daripada cabaran yang dihadapi di seluruh dunia sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Kelam Komuniti Belia Transformasi Pusat Belia Bandar Seri Begawan menganjurkan program Brunei Darussalam Berselawat. Antara pengisiannya bacaan selawat dan doa munajat. Program mengandungi beberapa aktiviti yang dilaksanakan secara maya dan fizikal, antaranya aktiviti Lakasta Berselawat yang bertujuan mengemaskini jumlah selawat. Program akan diteruskan lagi dengan Majlis Zikir Ratib Al-Atas esok 12 Oktober 2022 secara maya bermula pukul 8.30 malam. Manakala Majlis Selawat Perdana akan diadakan pada hari Jumaat 21 Oktober 2022 di Masjid Suri Seri Begawan Raja Pengiran Anak Damin, Kampung Manggis Madang, pukul 6 petang. Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Agama melalui Urusdia Peraduan Penulisan Seni Kreatif dan Non-Kreatif berunsur Islam memaklumkan perubahan tarikh bagi peraduan penulisan seni kreatif dan non-kreatif berunsur Islam bersempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penyertaan peraduan dilanjutkan lagi sehingga 10 November 2022 sebelum pukul 4 petang. Borang penyertaan boleh diperoleh melalui Urusdia Peraduan di Pusat Dakwah Islamiah Brakas atau melayari Instagram @pdi_kheu atau Facebook Pusat Dakwah Islamiah. Untuk keterangan lanjut, hubungi talian 238-3996, sambungan 241 atau 242. Dua buah syarikat dikenakan kompaun oleh Autoriti Kawalan Bangunan dan Industri Pembinaan ABCI atas kesalahan di bawah Peraturan 12 Peraturan Kawalan Bangunan Iklan, Papan Iklan dan Papan Tanda 2016.
Beautiful Life Company dan Infinity Food and Beverage masing-masing dikenakan kompaun RM500 kerana memaparkan papan tanda perniagaan tanpa kebenaran di bangunan Abdul Razak Kompleks di The Mall Gadong, Kampung Pengkalan Gadong, Mukim Gadong. Kedua-dua syarikat berkenaan diberikan tempoh 14 hari untuk menjelaskan denda kompaun berkenaan. Orang ramai dinasihatkan untuk melantik syarikat pengiklanan yang mempunyai pendaftaran yang sah serta mana-mana papan tanda perniagaan atau papan-papan iklan yang dipaparkan di luar kawasan premis perniagaan hendaklah mendapatkan kebenaran mengikut peraturan-peraturan kawalan bangunan iklan, papan iklan dan papan tanda 2016. Seorang lelaki warga negara tempatan dikendaki bagi membantu siasatan pihak Unit Siasatan Jenayah Penderaan Wanita dan Kanak-kanak Jabatan Siasatan Jenayah. Sebarang maklumat mengenai Muhammad Erwan bin Abdullah, pemegang kad pintar 01135067, hubungi Unit Siasatan Jenayah Penderaan Wanita dan Kanak-kanak Jabatan Siasatan Jenayah di talian 2459500 sambungan 490/333 atau kecemasan polis 993. 3 pekerja warga negara asing dilaporkan lari daripada majikan. Sebarang maklumat mengenai Ain Indasari, 36 tahun, pemegang nombor pasport C71534799, hubungi Balai Polis Penaga di talian 3227984 atau talian kecemasan polis 993 atau mana-mana balai polis yang berdekatan. Sementara itu, sebarang maklumat mengenai Muhammad Al-Amin, 25 tahun, pemegang nombor pasport BW 0073053, hubungi Balai Polis Sengkurung di talian 2661334 atau talian kecemasan polis 993 atau mana-mana balai polis yang berdekatan. Dan sebarang maklumat mengenai Inok, pemegang pasport bernombor C3850341, hubungi Balai Polis Pusat di talian 2242334 atau talian kecemasan polis 993 atau mana-mana balai polis yang berdekatan.